Hai, selamat sejahtera cikgu-cikgu semua. Selamat datang ke channel pendidikan Sebinada. Bertemu kita dalam episod 5 tutorial ERPH versi Google Sheet. Dan untuk makluman semua, ini adalah episod terakhir dalam siri ERPH kali ini. Baiklah, dalam episod hari ini, saya akan kongsikan cara-cara make a copy untuk minggu-minggu lain, cara-cara untuk submit ERPH kepada pentadbir, dan juga cara-cara untuk print dokumen yang siap. Bagi mereka yang belum tonton episod-episod sebelum ini, saya cadangkan sila tonton episod-episod tersebut terlebih dahulu untuk memudahkan proses kerja anda. Link untuk episod sebelum ini saya sediakan dalam description di bawah. Apa lagi? Jom kita ke episod hari ini. Baiklah cikgu-cikgu semua, kita ke langkah kita yang pertama iaitu make a copy RPH untuk minggu-minggu yang seterusnya. Jadi kita ke folder admin sekolah kita. Macam sekolah saya, okey, admin folder telah dikategorikan ikut nama cikgu masing-masing, iaitu nama saya. Macam mana kita nak tahu ini adalah folder admin? Kalau cikgu tengok owner, di bahagian owner okey, nama kita tak keluar. Maksud folder ini adalah folder admin sekolah kita. So saya klik. Okey, macam saya. Okey, dekat sini cikgu dah boleh nampak owner dia adalah Sekolah Menengah Kemasan Bukit Baru, bergantung kepada sekolah masing-masing, dan sekolah kami ada folder 2021. Kita klik di situ dan kami ada folder ERPH. Okey cikgu, minggu 1, minggu 2 saya dah pun siap. Okey. Dan kalau cikgu perhatikan, ada perbezaan antara minggu 2 dan minggu 1. Nanti saya terangkan kenapa dia jadi begitu. Okey. Jadi kalau saya nak susunan dia cantik, saya boleh ubah minggu 1 atas, minggu 2, cikgu klik arrow di atas ni. Okey, dia boleh tukar kepada menurun dan menaik ikut kesesuaian cikgu. Baik cikgu, 2 minggu saya dah buat. So andai kata saya nak buat minggu ketiga. Apa yang saya perlu buat cikgu? Saya pergi kepada file minggu 2 ni, saya right click, saya make a copy. Okeylah. Baik, file copy of minggu 2, 26 Januari setelah pun create. Okey, kita kena rename semula. So, jadi kita right click pada file tersebut, kemudian kita rename. Kita rename, kita betulkan balik. Minggu 3. Dua hingga 8 Februari. Okey. Tarikh ni ikut bergantung kepada pattern sekolah cikgu. Rename tu bergantung kepada sekolah masing-masing, macam mana format yang telah ditetapkan. Macam sekolah saya minggu 3 dalam kurungan kita letakkan tarikh. Kemudian kita tekan OK. Jadi file ni sudah pun jadi minggu 3. Okey, andai kata cikgu tak tahu cara macam ni. Ada lagi satu cara. Okey, saya buang dulu yang ni. Kita klik pada minggu 2. Okey, file dah buka. Kita pergi kepada file. Di sini ada satu butang make a copy. Kita boleh tekan make a copy, kemudian kita rename. Saya ubah minggu dia kepada minggu 3. Kemudian hari dia daripada 2 hingga 8 Feb. Okey, kemudian kita tekan OK. Jadi dia akan buka file baru. Okey, kalau cikgu tengok di bahagian atas ni, telah pun tukar nama dia kepada minggu 3, 2 hingga 8 Februari. Kita ubah size dia jadi lebih besar sikit supaya semua dapat lihat. Lah, minggu 3, 2 hingga 8 Februari. Dan kalau kita semak semula pada Google Drive kita, dah pun ada minggu 3, 2 hingga 8 Februari. Sebab apa? Tadi masa kita make a copy, kita dah pun tetapkan folder dia adalah folder ERPH. Baiklah cikgu, itu adalah cara-cara untuk make a copy untuk minggu-minggu seterusnya. Cuma nasihat saya, dalam kita make a copy, cikgu jangan lupa kita hanya make a copy adalah format sahaja. Jangan cikgu hantar terus semua kandungan dalam hari Selasa hingga Isnin tu, janganlah kandungan yang sama.
ERPH ni memang kita boleh copy paste, tapi cadangan saya janganlah copy paste yang sangat nampak kerap di mana tiada perubahan. Okey, itu adalah untuk langkah pertama. Baiklah, untuk langkah kedua iaitu cara-cara menghantar ERPH kepada pentadbir ataupun pemeriksa kita lah. Okey cikgu, sebenarnya ada dua cara untuk menghantar ERPH. Kaedah yang pertama adalah kaedah yang hanya menggunakan Google Drive dan kaedah kedua adalah menggunakan Google Classroom. Saya akan kongsikan kedua-dua cara tersebut hari ini. Untuk pengantaran menggunakan Google Drive, cara dia sangat mudah. Cikgu tengok pada bahagian atas ni, pada Google Drive cikgu yang ERPH Okey, pada bahagian atas ni ada ikon manusia. Kalau kita klik pada dia, keluar share. Okey, kita klik di situ. Okey, keluar kotak begini. Apa yang kita perlu buat adalah kita perlu tambah pemeriksa kita. Macam saya ni, saya dah ada pengetua saya dah ada GPK 1 dan juga admin sekolah. Jadi saya mahu tambah GKMP saya. Jadi saya perlu ada email ID beliau. Okey, jadi saya dah ada, saya hanya paste. Okey. Okey, terus bila ada dalam sistem email ni dia akan keluarlah, dia akan detect sendiri. Okey, kita klik. Kemudian kita pastikan cikgu bagi dia editor. Kalau tak, pemeriksa tak boleh save cikgu. So pastikan peranan dia adalah sebagai editor. Okey, kemudian send. Okey, ini adalah langkah pertama iaitu menghantar ERPH melalui Google Drive. Kenapa kita tak share file cikgu? Kalau kita share file pun boleh. Setiap file ni cikgu boleh share. Tetapi yang akan jadi masalah, cikgu setiap kali bila make a copy, cikgu kena share. Tetapi kalau folder ni cikgu share, setiap kali cikgu masukkan file, cikgu tak perlu pun share lagi. Bila cikgu masukkan sahaja file dalam folder ERPH, semua yang telah kita share boleh lihat semua file kita. Mereka-mereka yang kita telah add, semuanya boleh tengok dan semak hasil kerja kita. Okey, itu adalah pengantaran menggunakan Google Drive. Seterusnya, pengantaran menggunakan Google Classroom. Baiklah, mari kita ke Google Classroom. Okey, ini adalah Google Classroom saya. Dan pemeriksa saya adalah GKMP saya, iaitu bidang teknik dan vocational. Kami dah ada grup kelas. Jadi saya klik di sini. Kemudian saya tengok bahagian atas ni ada classwork. Saya besarkan supaya cikgu-cikgu dapat lihat jelas. Okey. Ini adalah classwork. Okey, kita klik yang tengah ni, classwork. Kita boleh tengok tugasan-tugasan yang telah diberikan oleh GKMP kita ataupun pemeriksa kita lah. Jadi GKMP saya dah bagi banyak tugasan untuk pengantaran ERPH sampai ke Disember. Dah pun ada minggu-minggu dia. Jadi kita tinggal hantar sahaja. Jadi saya pergi kepada minggu 3. Okey, saya klik pada minggu 3. Saya ulang sekali lagi. Saya pergi pada minggu 3. Saya klik. Kemudian view assignment. Sila hantar ERPH anda. Itu adalah arahan daripada GKMP saya. Untuk hantar, cikgu tengok sebelah kanan, iaitu ada your work assign. Bermaksud assign ni, maksud dia cikgu telah diberikan tugas. Cikgu telah diberikan tugas. Dan kita perlu klik add or create. Kita klik. Jadi kita boleh pilih sama ada kaedah yang kita nak gunakan Google Drive, link, file, document, slide, sheets atau drawing. Jadi macam kita dah pun ada file kita pada Google Drive. Jadi kita pilih Google Drive. Okey, apabila buka paparan begini, biasanya file yang kita buka paling terkini akan terpapar beginilah. Paling hadapan sekali, today. Tapi kalau cikgu tak jumpa, cikgu klik folder My Drive. Cikgu pilih file induk sekolah cikgu, iaitu macam saya adalah nama saya sendiri. Kemudian tahunnya.
folder ERPH. Kemudian minggu 3 ni dah ada. Kita klik, akan di-upload ke Google Classroom dan cikgu mesti tekan turn in. Turn in. Okey, kalau cikgu nak hantar apa-apa komen kepada pemeriksa pun boleh. Ini adalah private comment di mana hanya pemeriksa boleh baca. Okey, saya hantar. Okey, saya type komen. Siap, tuan. Kemudian saya send. Okey, ini adalah cara kedua kita hantar melalui Google Classroom. Dan kalau cikgu perhatikan, kedua-dua, minggu 2 dan minggu 3 saya telah bertukar. Dan kalau cikgu perhatikan pada Google Drive, minggu ketiga saya telah bertukar owner kepada nama sekolah saya. Kenapa cikgu? Sebab bila konsep dia sama dengan bagaimana cikgu hantar buku. Iaitu murid hantar buku kepada cikgu. Bila buku itu dah sampai pada cikgu, murid tak boleh buat apa-apa. Cikgu kena tanda. Dan bila cikgu pulangkan, barulah anak murid boleh buat perubahan. Jadi apa yang berlaku di sini? Kalau cikgu-cikgu perhatikan, minggu ketiga saya telah pun menjadi view only. Di mana saya tak boleh edit. Kalau saya klik, saya tak dapat tulis sebab dia dah jadi view only. Adakah kita perlu make a copy untuk minggu ketiga yang sama kalau kita nak buat perubahan? Bukan cikgu. Apa yang kita perlu buat sekiranya ada perubahan, kita pergi kepada Google Classroom kita tekan semula unsubmit. Kemudian kita confirmkan unsubmit. Okay, dan kita boleh clearkan ni. Okay. Jadi dah tak ada tugasan yang kita hantar. Dan apa yang berlaku pada sini? Kita refresh. Sekarang perkataan view only dah pun hilang. Ini adalah cikgu sistem di antara kolaborasi antara Google Classroom dan Google Sheet yang kita perlu faham. Di mana bila cikgu dah hantar pada Google Classroom, dokumen tersebut akan pindah milik kepada pentasih kita ataupun pemeriksa kita selagi mereka belum return. Kalau cikgu tengok pada ERPH saya untuk minggu 1, okey, minggu 1 saya dah semula owner me. Kalau saya buka dan tengok, okey, yang ni tak ada view only dan pada hari Isnin pentadbir saya telah pun turunkan tanda tangan beliau dan juga ada catatan disemak pada 26/1. Jadi bila mereka return semula pada kita, kita dah boleh edit. So konsep dia sama macam di mana dalam dunia sebenar kita hantar buku untuk disemak. Saya harap cikgu-cikgu jelas cara penghantaran RPH menggunakan konsep Google Drive dan juga Google Classroom. Baiklah, untuk langkah seterusnya, iaitu langkah terakhir dalam episod kali ini, iaitu cara-cara untuk mencetak dokumen yang siap. Kita pergi kepada, contohnya saya pergi kepada minggu ketiga. Okey, untuk print pun ada dua cara cikgu. Okey, yang pertama, kalau cikgu klik pada print, cikgu akan dapati yang keluar sangat kecil. Sangat kecil. Saya besarkan lagi. Boleh nampak. Okey. Kawasan print dia sangat kecil dan banyak pembaziran. Kenapa cikgu? Sebab kalau tengok dekat bahagian sebelah kanan ni, print ni, dia tulis current sheet. Okay, bila current sheet ni, dia akan pilih semua kawasan yang ada. So, ada dua cara cikgu. Kita cancelkan dulu. Cara yang pertama, kita boleh highlight kawasan yang kita nak print. Okay, kemudian kita pergi pada file, kita print. Okay, kemudian pada current sheet, kita tukarkan kepada selected cell. Ingat tak cikgu? Cikgu mesti highlight dulu kawasan untuk print supaya baru kita boleh pilih menu selected cell. Kalau cikgu perhatikan, sekarang RPH kita dah besar, cantik duduk dalam satu helai muka surat. Dan kalau cikgu nak adjust boleh cikgu. Cikgu nak adjust sini boleh.
Nak adjust sebelah kiri boleh, atas boleh, kalau nak bagi dia center lagi boleh. Okey, ikut kesesuaian cikgu. Okey. Dan juga kalau cikgu nak tambah formatting dari segi headers pun boleh. Okey, formatting pun boleh, sama ada nak show grid lines. Okey, macam saya melalunya tak ambil grid lines. Okey. Okey, pada headers and footers, macam saya suka letak page numbers dan workbook title. Jadi kalau cikgu tengok, pada atas ni sentiasa akan ada saya punya workbook title dan bahagian bawah ni biasanya akan ada page numbers lah. So itu adalah setting yang biasa saya guna. Okey, kemudian kita ada lagi satu cara. Okey. Yang menjadi gangguan sebenarnya adalah arahan yang saya letak di sini. Jangan request access, sila tekan butang file di sebelah kanan, make a copy, tekan OK. Ini adalah arahan untuk permulaan cikgu. Arahan ini tak perlu ada. Jadi kita klik, okay, kemudian kita delete. Kemudian daripada kolom 0 hingga P ni, cikgu highlight, cikgu klik, right click, kemudian delete columns O ke P. Jadi sekarang yang tinggal hanya kawasan RPH kita sahaja. Jadi kalau sekarang kita tekan ikon print, kita tengok apa jadi. Walaupun dia current sheet, tapi dia akan keluar cantik. Sebab apa? Kita tak ada pun lebihan kolom pada RPH kita. Jadi dia memang akan fit dalam kawasan print kita. Kemudian kita boleh tekan next. Okey, kita boleh pilih printer, berapa pages, kemudian kita print. Baiklah, saya harap cikgu-cikgu semua faham bagaimana cara untuk print atau cetak dokumen RPH yang telah siap. Baiklah, begitulah berakhirnya siri RPH Google Sheet bersama saya, Sir Binathan. Kita akan bersambung lagi dalam siri lain pada waktu lain. Jangan lupa share dan like untuk video-video akan datang dari channel saya. Sehingga berjumpa lagi, terima kasih dan bye.